taala. Ulama berkata fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Maka wajib itu ialah barang yang tidak dibenarkan pada fikiran akal tiadanya. Maka zahir ibarat ini nampaknya bila kita pitah maksud bunyinya ialah barang yang tentu adanya. Kerana apabila tidak diterima tiadanya, maka tentulah adanya. Padahal ulama juga mendatangkan misal wajib pada akal itu dengan mengambil lapang dan bertempat bagi jirim, seperti bertempat setokor batu masalan. Padahalnya perkara itu bukanlah setengah daripada perkara yang bangsa ada betul-betul. Ulama berkata, yang ni dalam kitab-kitab mereka ni, sebagai contoh kitab Matan Ummu Barahinah, ibu bagi dalil. Jadi antara kitab yang terberit masyhur dalam bidang ilmu tauhid ni Ummu Barahinah, masyhur sungguh. Bumi mana pun baca Ummu Barahin, Mesir ke, Syria ke, Yaman ke, kita tanah Jawi pun masyhur. Dan Ummu Barahin syarah dia pun Jawi pun banyak, Sirajul Huda, Bidayatul Hidayah. Kan Bidayatul Hidayah ni jarang baca. Kan Bidayatul Hidayah Tuku Saleh baca sebelum meninggal. Dan enggaklah ujung dia Bidayatul Hidayah. Bukan Bidayatul Hidayah Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah Tauhid. Kan ulama Aceh. Aqidatun Najin, Durus Samin, tu semua syarah Ummu Barahin. Semua kitab tu dia ta'arif ni fal wajibu ni. Fal wajibu ma la yutasawwaru. Boleh baca yatasawwaru, boleh baca yutasawwaru. Fil aqli adamuhu. Kalau baca dengan yutasawwaru, adamuhu tu dia jadi naib fa'il. Kalau baca yatasawwaru, adamahu jadi maf'ul. Fa'il mahzuf. Maka wajib itu, yang kata perkara-perkara yang wajib itu apa dia? Barang yang, kalau kita nak pintas maksud ni, sifat-sifat yang tiada dibenarkan pada fikiran akal yang sempurna ni, tiadanya ni oleh akan tiadanya. Kan kita tak terima pada akal ini kata sifat-sifat wajib bagi Allah. Contoh dia sifat ma'ani lah. Kan sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam ni contohnya benda yang tak terupa pada akal kita, kata tak ada benda tu. Tak terupa kata tak ada, yang merupa terupa kata mesti ada. Tu yang kata wajib tu. Maka zahir ibarat ini, ibarat fal wajibu ni, nampak di fikiran kita ni, bila kita pintas maksud, kita ambil jalan ringkas maksud, bunyinya ialah barang yang tentu adanya, mesti ada lah. Bila kata sifat-sifat ma'ani, wujud, kudrat, iradat apa ni, mesti benda tu ada. Kerana sebab apa mesti ada? Kerana apabila tidak diterima tiadanya, maka tentulah adanya. Kita tolak belah dak, maka mesti sungguh dan mesti ada. Dan dak tu dak, mesti ada ataupun sungguh. Kan dak tu dak, tidak tu dak, maka mesti ada ataupun sungguh. Jadi bila kita tak terima tak ada, mesti terima ada. Sebab benda yang ada dua pihak, bila kita nafi satu, maka kita akan isbat satu. Bila kita nafi tiada, maka kita isbat ada. Kalau kita nafi ada, isbat tiada. Gitulah benda yang muqabalah an al ad-diddain la dalam kaedah apa ni? Ad-diddani la yajtami'an wa la yaftariqan. Dua yang berlawanan, nak ada kedua-dua tak boleh, nak tak ada kedua-dua pun tak boleh. Dan hidup lawan dia mati. Nak ada kedua-dua tak boleh, dialah hidup, dialah mati, tak boleh. Nak tak ada kedua-dua pun tak boleh, hidup pun tak, mati pun tak. Itu dua perkara ad-diddan, dua perkara yang berlawanan, la yajtami'an, tak boleh berhimpun serentak kedua-dua.
wala yaftariqan. Nak cerai makna nak tak ada kedua-dua tak boleh. Mesti ada salah satu. Kalau hidup, tidaklah mati. Kalau mati, tidaklah hidup. Kalau nak hidup serta mati tak boleh. Kalau tak hidup dan mati pun tak boleh. Itu kaedah dia. Bila kita tolak, kita nafikan tak ada, maka kita isbatkan ada. Itu kaedah dia begitulah dalam mutakalim ini. Bila kita isbat tiada, maka kita nafikan ada. Kalau kita isbatkan ada, kita nafikan tiada. Begitu kaedah dia. Ad-diddani la yajtami'ani wa la yaftariqan. La yaftariqani. Padahal ulama juga mendatangkan misal wajib. Dia kata kalau kita tengok pada zahir ibarat ni, dia buat mai dengan la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Ni bab ada tak ada. Bila ada tak ada, mestilah benda tu bangsa jenis ada. Takkan semua sifat bangsa jenis ada. Ada sifat yang jenis tak ada tapi sungguh. Kalau ada lagi sungguh. Dan dia dua. Kalau sebahagian sifat tu dia tak ada tapi sungguh. Ada sifat yang ada lagi sungguh. Kalau ada mesti sungguh. Kan? Ada sifat yang tak ada tapi sungguh. Macam kita, kulit kita hitam, putih, kelabu. Ada lagi sungguh. Tapi tinggi rendah bukan ada, hanya sungguh. Kan? Ni dia nak syarah maksud ataupun murad daripada ta'rif ulama ni. Dia kata kalau tengok pada zahir, ulama wa mai dengan kalimah adamuhu. Padahal ulama juga mendatangkan misal. Dia buat mai contoh wajib pada akal itu dengan mengambil lapang. Apa mengambil lapang? Dan bertempat. Mengambil lapang tu mana bertempat lah. Mengambil ruang untuk culuh zat dia tu. Tapi dengan atas tafsir. Mengambil lapang dan bertempat tu bagi jirim, nisbah bagi jirim. Jirim mesti mengambil ruang ataupun tempat. Itu wajib. Jadi mengambil ruang dan mengambil tempat tu ada ke? Pada hakikat benda tu pun dah tak ada. Lepas tu dah tak ada, kata adamuhu buat apa? Dia nak abang tu kan. Seperti bertempat setokor batu masalan. Padahalnya padahalnya perkara itu perkara itu, perkara mengambil lapang tu bukanlah setengah, yakni sebahagian daripada perkara yang bangsa ada betul-betul. Dan diri mengambil lapang tu bukan ada diri. Dia tak ada diri. Mana kita tak boleh nak dapat dia melalui panca indera yang 5. Tengok tak nampak, hidu tak bau, rasa tak berasa. Kan? Bau rasa apa 5 hawas apa? Dia panggil hawasul khamsah tu kan. 5 panca indera. Dalam kaedah ilmu tauhid ni, setiap perkara yang boleh didapat dengan panca indera, maka benda tu dikira wujudi. Kadang-kadang bau, tengok tak nampak. Kan? Bau kan nampak. Bau ni tak tahu bau apa. Dan bau busuk-busuk ni dia kan tengok dengan mata tak nampak, dia kena bau. Jadi bau tu termasuk wujudi sebab dia boleh dapat panca indera. Kadang-kadang bau pun tak boleh. Kut hidung tak boleh kesan, kut mata tak boleh kesan kut telinga. Apa? Bunyi. Jadi benda bunyi-bunyi ni pun termasuk wujudi juga sebab boleh dapat panca indera pendengar kita. Nak tahu wujudi ke amru iktibari tu. Jadi dia kata mengambil lapang ni bukanlah benda yang bangsa ada betul-betul, yang ni benda yang ada diri. Dia bukan benda wujudi. Hanya perkara itu yang sungguh jua, yang ni amru iktibari saja. Dia bukan ada, dia sungguh saja. Mengambil lapang tu. Kalau begitu, kalau ta'rif wajib tadi ni tak termasuklah ia mengambil lapang tu. Jadi tak boleh qidam baqa' mukhalafah, tak boleh kira sifat lah. Sebab apa? Sebab ta'rif dia ni tak masuk. Sebab dia ta'rifkan dengan adamu ni benda ada tak ada ni, berkait dengan benda ada tak ada. Sedangkan sifat-sifat amrun i'tibari, sifat bangsa sungguh tu dah memang daripada awal tak ada pun. Dia bukan bangsa ada, dia bangsa sungguh saja. Sungguh lain, ada lain. Ada ni kita boleh kesan dengan panca indera. Cuma sifat-sifat ma'ani Allah kita tak boleh tengok lah, tak nampak, tapi jenis tu boleh nampak. Sebab tu masalah melihat zat Allah nanti
Orang tanya Tok Guru tak pada hurai. Nanti di hari akhirat antara nikmat syurga yang besar iaitu kita dapat melihat zat Allah. Sifat ma'ani boleh tengok tak? Boleh. Kudrat Allah boleh tengok, sama Allah boleh tengok. Bukan setakat tengok zatnya. Allah bagi nampak. Bagi nampak zat, bagi nampak sifat. Kan? Wujuhun yawma izin nazirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu, hari manusia ini Allah masuk dalam syurga. Wujuhun yawma izin, hari itu tu nazirah. Muka ahli-ahli syurga ni berseri-seri, bersinar-sinar. Buat apa? Ila rabbiha nazirah. Kepada zat Allah lah mereka itu menilik. Itu dalil kata boleh tengok zat Allah. Mu'tazilah nafi. Nafi zat Allah ni bukan boleh nampak, yakni Allah tambah zuk dah, tambah makrifat dah. Itu bukan kebanyakan jumhur mengatakan boleh melihat zat Allah. Nampak betul pada ayat kita nampak. Nampak tu zat saja ke? Tak, sifat ma'ani Allah pun nampak. Boleh tengok. Lau kushifa 'anil ghita la ra'ayna. Tu ulama tauhid kata sifat-sifat Allah ni kalau disingkapkan hijab, yang ini Allah beri lihat, pasti kita akan nampak. Bila hari kiamat nanti? Sahabat tanya, ya Rasulullah, kita nanti masuk dalam syurga boleh tengok Allah ke? Boleh ke tak boleh tengok Allah? Nabi kata, annakum satarawna rabbakum yawmal qiyamah kama tarawna al-qamar lailatal badri. Nabi kata, annakum, sesungguhnya kamu wahai para sahabatku, satarawna rabbakum, kamu akan selagi melihat Allah Tuhan kamu, yaumal qiyamah, nanti hari kiamat, kama tarawna al-qamar, sebagaimana kamu melihat bulan lailatul badri, pada malam bulan penuh. Mana tidak ada satu benda yang melindungkan. Begitulah nanti dalam syurga Nabi kata dapat lihat Allah, tidak ada satu benda yang menghalang daripada pandangan ahli syurga kepada Allah. Itu dalil kata boleh tengok Allah tu. Tu sifat-sifat ma'ani Allah pun nampak. Sebab apa nampak? Sebab benda tu wujudi. Sifat salbiah Allah, sifat subut Allah, sifat bangsa adami ni, sifat salbiah tak nampak. Qidam Allah tak nampak, baqa Allah tak nampak, mukhalafah Allah tak nampak, qiyamuhu binafsi tak nampak, wahdaniyat pun tak nampak. Sebab semua tu sifat bangsa amrun iktibari, subuti sahaja. Jadi tak masuk sifat salbiah. Ni ta'rif lagu ni orang panggil ta'rif yang tak jami' ni. Tidak menghimpunkan semua afrad wajib. Kan syarat kalau kita nak buat ta'rif, dia mesti jami' lagi manik. Jami' nak menghimpunkan afrad, manik untuk menghalangkan barang yang tak cukup syarat. Kan dia ada kena ada pintu, dia kena ada pagar. Kan pintu ada tempat masuk, benda yang masuk semua dalam tu, pagar untuk menghalang daripada benda yang tak cukup kriteria untuk masuk duduk sekali. Tu faedah daripada jami' dan manik. Ta'rif kan di mantik sedap abah ta'rif. Dia kalau ta'rif muqaddimah mahmul maudhu' muqaddimah sughra, dia kena kulli, dan apabila mahmul dalam muqaddimah kubra dia kena juz'i. Dia kena mantik kan. Setiap ta'rif yang mantik sedap gila. Dia goreng tu sampai tak faham. Mantik ni orang-orang ahli usul ni pemau kan. Kita hak tak usul pun tak, mantiqiyah pun tak, baca lagu kita lah. Habis itu kan. Jadi dia kata kalaulah ta'rif tu kita pakai secara zahir, pakai makna zahir ibarat, jadi wajib mengambil lapang jirim tak masuk. Sebab apa? Sebab mengambil lapang tu bukan ada. Sungguh je ada. Ta'rif apa tak masuk habis ni. Jadi kalau pakai ta'rif ni, sifat ma'ani saja masuk, maknawiyah tak masuk, sifat nafsiyah tak masuk, salbiah pun tak masuk. Tinggal 7 sahaja. Bukan sifat wajib 20, sifat wajib 7. Pasal apa? Nuh tak masuk lagi 13. Sebab apa? Ta'rif kata hak jenis ada. Dia nak tafsir, dia nak surah tafsir murad daripada ulama. Jangan kita pandang gitu. Sebab murad ulama ni, kalimah-kalimah tu dia ada, dipanggil kalimah yang ishtirak. Kalimah ishtirak ni kalimah yang berkongsi makna banyak. Kadang kita tak boleh pakai hentam makna satu tu ya. Kan makna dia banyak. Nak pakai nak hak mana satu ni, hak mana yang tepat sekali ni. Tu dia panggil makna murad tu. Kan sebab kalimah-kalimah Arab ni ada kalimah iftirak, ada kalimah ishtirak.
Ishtirak ni kena ngaji ilmu ma'ani. Kan? Apa kitab Syekh Yasin, habis-habis tak ada ngaji kitab Syekh Yasin sebuah nama Husnul Siyarah. Oh, sedap Husnul Siyarah. Kan? Jarang baca Husnul Siyarah. Tak Husnul Siyarah. Dia biasa misal kat Ustaz Damih. Ustaz Damih tak dan nak baca. Dia mengaji dekat Baba Mukhtar Beta Husnul Siyarah. Sedap baca. Ustaz Din baca kat dulu Husnul Siyarah. Baca masa di penanti dulu ni. Tapi dia tak buka pondok ni. Dia duduk di penanti pondok Tok Wan lah. Dia baca Husnul Siyarah. Sedap dia baca. Ustaz Din ni balarah sedap. Memang malak dia sedap. Satu lagi dia bagi contoh tempatan kita orang utara kan. Dia bagi contoh cara utara senang nampak. Untuk guru petani ni dia banyak bagi contoh keadaan dia. Kadang-kadang bahasa kita pun bukan dah 100% pun kan. Kadang-kadang kelut juga kita pun. Macam amrun lil iltimas. Amar, PL amar ni dia ada amar talabi, ada amar ghairu talabi. Amar ghairu talabi ni dia ada 7. Salah satu dia amrul lil iltimas. Amrul iltimas pada zahir perintah, pada makna merayu. Dia banyak dalam Quran ni bukan semua Allah perintah kena buat. Allah perintah dapat mampu pergi buat pun ada. Kan? If'alu ma syi'tum. Tuhan kata hangpa duduk atas dunia, rasa nak buat apa buatlah, baik pun buat, jahat pun buat, suruh buat lah. Maksud dia nak mampu buat haram tu. Dia panggil amrun ditahdid. Suruh, tapi makna kalau hang nak sakit ni. Dia panggil amrun ditahdid. Suruh pada zahir, makna dia mengancam. Maka ni buat macam budak-budak kan. Ni ayah nak pergi mandi sungai, jangan. Sungai tu dalam tu. Dah tak apa cik pi dengan kawan. Hei, ayah penderah tu hampa bukanlah pandai berenang. Tak apa lah kami mengikut tepi lah. Jangan, ayah kata. Ada sat ayah pergi mandi. Hang pi. Dia ambil kain tu, dia tak masuk duduk sengap. Pandai balarah budak tu. Kan? Kalau budak tak arti balarah, ayah bagi. Budak pi tak? Naik pokok tak pergi naik. Hang naik lagi. Naik bagi atas lagi. Dia turun gelonsok pelan bawah. Budak faham tu, dia panggil amrud ditahdid. Makna kata hang nak mampu, hang nak bagi tinggi. Bahasa kan. Dia panggil amrul lil iltimas. Amrul lil iltimas ni pada zahir amar, sebab amar dia mesti ala wajhil isti'la atau ilmu ma'ani kan. Dia perintah amar, perintah suruh ni mesti orang yang menyuruh lebih tinggi daripada yang disuruh. Macam pak dengan anak, nama amar kan. Tapi ada yang mana taswiyah, peringkat sama, nama amar juga, tapi dia panggil amrun lil iltimas. Macam kita nak minta kitab kat kawan, khuzil kitab, khuzni al kitab kan, berikan daku, tini kitab, bagi kitab dekat aku. Kalau ngaji orang lain dia terjemah gitu lah, berilah olehmu akan kitab, akan daku. Kalau iltimas ni dia nak nampak iltimas, dia kena dengan suara, dengan gaya. Kalau ngaji Tok Tani ni dia terjemah tu, beri olehmu akan daku, akan kitab. Tak nampak iltimas sebenar. Kalau iltimas sebenar ni dia kena gaya dengan bahasa. Hang mai dah sat kitab tu kat ku. Kat Din dia buat tu dia pandai. Kalau dia nanti dia terjemah iltimas ni aku benar. Mai sat kitab hang kat aku. Nampak tak kata kita pujuk rayu. Kita nak pinjam kitab dah. Kalau kata beri olehmu akan daku akan kitab, tak nampak kan. Hak tu jadi hantuah pula sikit kan. Untuk balarah pun tang tu. Ngaji kena orang senang nampak. Murat ni tu. Boleh ngaji kan, tapi kita kena menyesuaikan diri lah kan. Cara penggunaan kita lagu benar. Cara pujuk lagu benar, cara marah lagu benar. Dia dah ada kan. Kisah taronum pun orang boleh teriak. Jangan main. Macam Quran ni dengar kita tak faham sebatah pun. Teriak dengan hingus-hingus terbit buat. Aduh, dia baca Quran. Tu peranan bunyi-bunyian. Kan? Ada dalam ilmu ulama dia bahas. Untuk mengusik jiwa ada dalam bidang ni, bagaimana rintun dia. Ni ulama dulu main kecapi orang riau berjabu. Kadang-kadang main muzik orang gelak tak sengau lah kan. Ada muzik jenis bunyi pun kita gelak tak sengau dah. Ada muzik yang bila bunyi kita naik ketak kan. Tu sebab tu
penyesuaian tu bila tengok muzik tu drama suspense, jangan bunyi gitu kan. Muzik terkena point. Tu dia ada tu kan penyesuaian. Tu ada ulama bahas. Ilmu ulama ni seronok cara dia bahas, makul lepas tu tinggi. Dengan dialak sedap sikit. Husnul siarah. Saya Yasin Padang. Terbaik kok kita dah. Terbaik pada Faridah. Lebih kurang lah. Baik sikit. Kan? Kadang-kadang dia buat gamak suspend. Kita duduk luar ni ketak pada apa tu berlakuan ya. Tengok hantu duduk belakang. Terkejut kita sini. Tu lepas dalam filem buat takut ya. Yang kita sini takut nak mampu ya. Bunyi muzik tu memperanan tu. Ada. Kalau begitu tak termasuklah ia lapang dan bertempat di dalam jumlah wajib pada akal. Tak masuklah. Sebab bertempat mengambil ruang tu bukan benda yang mangsa wujudi. Dia benda tibariyah. Sedangkan ta'rif dia kata adamu, benda yang tak ada. Tu pun dah tak ada. Tapi betul tak? Sungguh tak? Sungguh. Lagu tu tak masuk dalam ta'rif. Seperti juga tak termasuk dalam wajib akal ni segala sifat salbiah. Tengok dia dah. Kalau kita pakai ta'rif ni pada zahir, sifat salbiah tak masuk. Sebab sifat salbiah ni memang mangsa sifat ni tak ada pun. Mangsa subuti ya, mangsa sungguh ya. Maka bagi Tuhan dan sebagainya, sebagai pada sifat salbiah, sifat maknawiyah, sifat nafsiyah, tu semua sifat bangsa tak ada. Diri sifat tu tak ada. Tapi sungguh. Kita nak kata tak ada tak boleh. Sungguh. Macam tinggi rendah kita tengok. Tinggi tu. Ada orang boleh tolak atas mana tinggi. Aku tak nampak pun tinggi tu tang mana. Akal kita ni menerima ada benar. Al-asya' arba'ah. 4. Setiap benda tu ada 4 kategori tu lah. Judi, lepas tu amrun tibari, lepas tu hal, yang ketiga maklum, benda yang bangsa tak ada. Di situ. Dan sebagainya tu bayan pada sebagainya daripada segala sifat yang bukan bangsa adanya, ada diri dah. Sifat-sifat salbiah tak ada lah. Qidam, baqa, tak ada mula. Macam contoh kita kata sifat salbiah bagi orang, nak bagi contoh mudah lah. Orang yang mandui ni orang perempuan yang tak ada anak. Bila tak ada anak, diri tak ada anak tu ada tak? Tak ada. Dia cuma ambil kira. Botak tu apa? Maksud botak? Tak ada rambut. Bila tak ada rambut, diri tak ada rambut tu ada? Tak ada. Cuma sungguh saja. Tu bangsa jenis sifat bangsa sungguh. Diri sifat tu tak ada. Jadi tak masuk wajib akal. Sebab dia ta'rif benda jenis ada tak ada ya. Dan tak termasuk pula yakni dalam afrad wajib ketiadaan makhluk pada azali. Ketiadaan makhluk pada azali pun tak termasuk juga. Sedangkan tak ada makhluk pada azali itu wajib. Wajib akal. Wajib mah. Ada muda al-azali wajibun. Dan ketiadaan kita yang makhluk al-azali pada masa azal wajibun, satu perkara yang wajib, yang wajib akal. Semua makhluk tak ada pada masa azali. Itu perkara mesti. Sebab makhluk ni semua benda ada mula. Jadi sebelum dah ada permulaan mesti ketiadaan dulu. Dia panggil dalam kaedah mawujud sabiqul adam, lahikul adam. Kita dah ta'rif lupa dia ni ke depan ni kok ingat balik. Maka membawa kepada muskil dan rosak, yakni rosak pegangan kita. Jadi muskil lah kalau buat mai ta'rif begini, zahir dia sifat-sifat lain tak ada, amrul tibari hal tak ada. Jadi takkanlah sifat wajib tu hanya sifat ma'ani saja kot. Benda wajib akal ni banyak benda yang kita tak ada diri, bertempat, gerak diam kan, tu semua wajib akal. Sedangkan diri sifat tu pun tak ada. Kalau main ta'rif ni, kalau faham zuhid lagu tu rosak. Tu dia kata
Ada Munad Al-Ghazali ni pun amr i'tibari juga. Tak ada kita pada azan kan. Allahu kana kan la syai'a al-an ma kana alaihi kan kan. Dan ta'rif ulama habis itu. Hamba menerang, hamba musannif menerang adalah lafaz adamuhu pada ta'rif itu, ta'rif Arab tu, fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu tu. Lafaz adamuhu tu apa maksudnya? Telah menjaga ulama yakni mutakallimin dengan makna intifa'uhu, yakni makna murad. Sebab makna murad yang dikehendaki itulah makna mufrad ni lughawi. Tiap-tiap kalimah dia ada makna murad, dia ada makna mufrad. Kalau makna mufrad terjemahan sudut bahasa. Kalau makna murad terjemahan yang dikehendaki dalam penggunaannya kan. Macam kita kata wahdaniyah. Wahdaniyah ni asa. Kita terjemah dalam bahasa Melayu ni asa. Apa makna asa? Makna asa ni ketiadaan apa nama Ustaz? Makna asa ni tiada gulauan, makna murad. Makna mufrad. Kalau makna murad dia ketiadaan berbilang. Satu tu ada gulauan, makna mufrad. Makna murad dia ketiadaan berbilang. Bila sebut satu saja, mana dia ni tak berbilang. Asa saja. Sebab tu asa dengan satu lebih kuat asa. Kan? Tapi makna sama aja. Makna di sisi mutakallimin bila sebut Allah tu satu, bila sebut Allah tu asa, nak ketiadaan berbilang. Kan? Tapi sudut bahasa bila sebut asa tak ada gulauan. Bila sebut satu ada gulauan. Bila sebut satu ada dua tiga. Tapi kalau asa apa lagi sambungan dia? Tak ada dah. Kan? Tu dia panggil ada makna murad, ada makna mufrad. Tambahlah bahasa Arab ni kadang-kadang satu kalimah sampai banyak makna, lagi payah. Kan daraballahu mathalan lil ladzina kafaru. Dalam al-Quran kalimah daraba. Daraba ni ulama lughah kata ada 70 makna. Lagi payah. Kan kita daraba hentam pukul semua. Boleh tu dia panggil makna-makna murad dia tu. Ni dia kata telah menjagakan ulama dengan makna daripada perkataan adamuhu tu, yakni makna murad intifa'uhu. Apa makna intifa'uhu? Ai ma la yutasawwaru fil aqli adamu ai intifa'uhu. Ternapi tak ada. Artinya ternapi perkara tu atau tidaknya tidak perkara. Bahasa Melayu kita ni, Malaysia ni panggil tak ada. Ternafi ni tak ada. Intifa' mana tak ada tu kan wazan ifta'ala yafta'ilu ifti'alan, in kasara yang kasiru inkisaran wa bina'uhu lil mutawa'ah. Dan dalam surah kan dia kalimah-kalimah ni dia alat-alat tu pun dia benar bersangkut kan. Kita nak kena ingat kan dalam tasrif fi'il sulasi mujarrad ada berapa, fi'il sulasi sulasi mujarrad, sulasi mazid, fi'il bangsa rubai, fi'il bangsa khumasi, fi'il bangsa sulasi. Wazan ni ada berapa, dia tak ada i'lal wa ibdal lagi kan. Payah bahasa Arab ni, nak kena ingat. Sulasi mujarrad ada berapa bab? Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu. Ada banyak tu 36 bab kan. Apa dia lagi surah tu pun lama lah tak apa ingat kan. Matan rezim tambina dulu penuh guna ngapai sah kita mai ke depan baru kita tahu guna. Masa tu dah apa ulu tak ulu pi pala bulu balik pala bulat apa dia fa'alu fa'ala depa nak pergi ingat fa'alu fa'alat pi ke pala bulu balik pala bulat. Nah tak apa ni lah kita penuh kan. Rupanya nak beringat tasrik tu buat main kaedah macam-macam kan. Doa tu pa'ala dia tanpa hantu jemaah tu ya. Main ngaji kuih-kuih lama. Sungguh kan bahasa Arab nak kena tahu.
Dia duduk wazan mana, af'ala yuf'ilu lain, fa'ala yaf'ilu lain, fa'ala yaf'ulu lain, af'ala yuf'ilu lain. Kan hak mana dia fi'il mudhari', hak mana madhi. Wazan af'ala ni dia jadi mutaaddi ke lazim. Tu nak kena tahu. Bukan alih mimbo orang pun dah mail lah tu tentang ceramah tu. Kalimah tak kenal. Makna jauh sekali. Tu dia salah sikit kata tak nanti isi kulit pun hang tak kenal lah. Nahu ni kulit. Kalau tak kenal, boh lagi tak kenal. Habis jeri boh derian. Derian tu lagu mana? Mampu kulit derian tak kenal. Cekak-cekak buat balik 3 kilo buah pelam. Dari kulit pun tak tahu. Dia kata buka api ikut isi derian. Nak isi derian pada kulit pun pelam. Kan? Tu tak kenal kulit mana. Nak faham ke makna ke mana. Kulit pun tak kenal. Nak faham makna lagu mana. Lapas pun tak tahu. Nahu ni beda lapas. Tak noh kata faedah nahu tagan dia beda lapas. Faedah tauhid beda makna. Dia nak ke makna tauhid. Nahu dia nak ke lapas. Lapas yang menunjuk makna. Kalau lapas tak menunjuk makna, tak kena juga. Kan? Mana? Dua benda yang kena ada. Nahu sorab pun kena. Tauhid pun kena. Setakat tahu nahu sorab saja, tak boleh tembus lagi makna tauhid. Makna tauhid, suku pula orang tadi kata. Nahu sorab suku. Istilah tauhid suku lain pula. Kan? Kena masing-masing. Itu kena jagalah. Ternafinya atau tidaknya tertakdak lah kalau bahasa kita. Kalau begitu betul lah kita pitah maksud, kita ringkas, ambil jalan dekat maksud, bahawasanya wajib pada akal itu ialah barang yang ini sifat-sifat. Contohlah nak bagi nampak, kita terjemah sifat-sifat lah. Saya barang ni tak kira sifat tak sifat pun, zat pun masuk barang juga. Dan barang yang tentu sungguhnya barang, kerana apabila tidak dibenarkan ternafinya, tertakdaknya, tertiadanya, maka tentulah sungguhnya. Jadi bila kita nafi belah dak, maka kita isbat belah dak. Begitulah kaedah. Bila kita menafikan mati, kita isbatkan hidup. Bila kita isbatkan mati, kita nafikan hidup. Dua benda yang berlawanan. Kaedah dia begitulah. Maka betul lah misal mereka itu mutakallimin dengan mengambil lapang. Dia kata kalau tengok ke ta'rif tak betul, tengok ke misal betul. Makna murad qarinah yang menunjuk kata adamuhu tak boleh pakai makna wujudi itu, iaitu apabila tengok ke misal dia. Makna adamuhu di situ nak dengan makna intifa'uhu. Dia nak kena tengok qarinah tu. Kan qarinah haliyah ke, qarinah apa, qarinah makaniyah ke. Ni bab qarinah ni pun satu masalah juga. Syekh Ali Maliki kata ada 27 qarinah. Aduh, letih majlis balaghah. Balaghah dalam majaz mursal, alaqah qarinah dia kan. Lalunya orang panggil alaqah 8, dia majaz mursal kan 8. Dia 27. Mengaji dalam kitab balaghah Syekh Ali Maliki, Syekh Said Alawi, nakal syair yang disusun oleh Syekh Ali Maliki ni dalam kitab Faidul Khabir, dalam mentafsirkan balaghah Quran. Majaz Quran, majaz fil Quran, dia bahas tu. Kalau tak reti balaghah ni macam mana nak faham Quran? Kan Quran kalam dia balaghah saja. Kalau takat kalam jansu abak tak payah buat turun kat Nabi ya, kita pun boleh buat kan. Kalam dia tinggi tu yang payah Quran ni. Habis itu boleh kan bawa kot kan. Payah kan no. Betul lah misal mereka itu mutakalimi dengan mengambil lapang sebab bagi jirim itu, sebab kan dia termasuk perkara wajib juga. Jadi ada muhu di situ dengan mana intifa'uhu. Contoh betul ta'rif zahir nampak lagu bercanggah. Benarnya murad makna daripada ada muhu adalah intifa'uhu. Tahu mana? Tengok tang contoh. Contoh qarinah dia tu. Qarinah aliyah dia tu. Tengok tang contoh. Dan masuklah di dalam jumlah yakni perhimpunan wajib itu sifat nafsyah. Bila kita tengok kalau kita tafsirkan adamuhu dengan intifa'uhu, masuk sekali lah sifat-sifat wajib itu sifat nafsyah. Sebab sifat nafsyah amru i'tibari bangsa subuti kan. Ada tu bukan ada. Zat tu ada. Ada Allah bukan ada Allah sungguh saja. Kan? Allah tu ada. Allah tu ada. Zat Allah tu ada. Allah tu ada. Ada Allah bukan ada. Ada Allah tu sungguh saja. Kan?
Yang ada tu zat. Ada bukan ada. Ada tu sungguh ya. Ada tak ada tu Jiman kata. Ada Allah bukan ada. Ada Allah tu ada saja. Apa ada saja? Kata ya ada. Sebenar bukan ada pun. Ha? Ha? Allah tu ada. Ada Allah bukan ada. Ada Allah tu ada saja. Lepas ni di mana ni sedap bernapi-napian macam-macam boh ni. Kalau ngaji tak ada takluk acu-aci ni turut kita iman. Takluk suluhi, takluk acu. Takluk tanjizi, takluk aci. Acu dulu baru aci. Kadang-kadang aci terus tak ada acu dah. Bahasa tu kena bahasa Kedah pula. Dia panggil takluk acu-aci. Syok boh tu ada ni takluk acu-aci. Tahu acu-aci ni tahu kan. Kadang-kadang kalau biasa bahasa utara ni bahasa penggunaan kan. Di mana orang duk kot ni guna bahasa utara. Kena tak biasa terdedah bahasa ni nak kena kaji pula kan. Acu tu apa benar, aci tu apa benar, dari mana aci kan. Orang kita ada itu ada. Nah, tak apa lah. Jadi kita depa tu macam-macam tu. Dan salbiahnya salbiah Allah Ta'ala, sifat-sifat salbiah yang 5 tu, dan ma'nawiyah yang 7. Nafsiyah 1, salbiah 5, ma'nawiyah 7, 13. Campak sifat ma'ani 7, 20 sifat. Dan ketiadaan makhluk pada azali, ini pun termasuk perkara yang wajib. Sebab ketiadaan makhluk tu hanya iktibari sahaja. Iktibar pada masa tu tidak ada sebarang makhluk pada masa azali. Bila habis penghujung azali, dia panggil masa mungkin. Dan perenggannya apabila Allah buat Nur Muhammad, maka habislah masa azali. Dan masa azali ni masa yang tidak ada permulaan, namun dia ada kesudahan dan azal. Masa tu makhluk tak ada ni wajib. Memang tak ada satu makhluk benda yang kena jadi masa tu. Allah tak ciptakan apa satu pun. Sebab setiap makhluk tu dia ada permulaan. Masa tak ada apa satu, tu dia panggil azali tu. Wajib tak kita tak ada masa tu? Wajib. Wajib akli tak terima kata tak ada. Tak terima. Mana boleh ada masa tu Allah tak buat lagi. Angin pun tak ada. Tok Saleh Asyik kata. Masa azali ni angin pun Tuhan tak buat lagi. Manusia ni duk ranking ke berapa baru Tuhan buat. Tuhan buat bumi langit, Tuhan buat arash, Tuhan buat kursi, Tuhan buat malaikat, Tuhan buat bumi, dan Tuhan buat ayak. Manusia tak ada lagi. Tuhan buat angin, Tuhan buat jin, baru manusia ada. Dengan dinosaur tak bahas. Tanya dinosaur pula. Bukan aku hidup iman pun. Wajib kita etikad dinosaur tu ada, tak ada. Ada tak ada punya pasal dah dinosaur tu. Cuma tu kejadian manusia ni ranking ke berapa dah. Dan dalam Sahih Muslim ada cerita Allah buat 6 hari tu buat apa? Buat benda baik hari apa, buat benda jahat hari apa, buat bumi hari apa, buat langit hari apa. Ada cerita dalam Sahih Muslim, syarah Sahih Muslim An-Nawawi. Sempena tu kita buat benda tu hari tu. Tu yang duk petua tanam pokok hari Khamis tu, hari Ahad tu. Dia ada kaedah ambil dari situ. Allah jadikan ni ada hikmah dah. Boleh ke orang tak erti hadis ni? Masyirik ni tanam pokok hari lain tak boleh. Kan tak boleh tanam batu juga. Tapi dia ada sempurna dah. Tu orang tua tu kan. Dia tak ingatlah hadis tu, dia ingat hari je. Mai orang hari ni, oh syirik. Tak ada hadis. Tak ada hadis. Apa Sahih Muslim tu dah ada. Ya dia tu kitab ke ada pun rumah Sahih Muslim ada surat Yasin dia pun. Tu pun orang bagi beli dak agak. Tu pun tanya duk dalam kitab mana. Hamput betul. Ada. Ulama berkata pula wanti dalam tu kena ni sikit cerai dia tak sah.
Hai, ada nak habis ni. Kan dia ni tang kena laju ni. Ni kena laju sikit-sikit lah. Tadi duk kata tak mau nak cerita juga. Dia baca tu tak tahu kita berapa je. Baca saja. Tak apalah, insya-Allah kita minta bagi dan khatam. Insya-Allah ni. Rugi dia main tadi tak datang, kalau main sekali habis sebuah rasa semangat tu. Apa ada orang minta SP. Tengok ni, tak tauhid. Petang awam terbaik kan. Lebih petang awam tak apalah, tak payah minta tak lain lah. 73 muka surat tak. Panjang tu tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali al-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Yang ini tadi apa? Tadi sejam lebih kan?